الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد، فقال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. والمقالة الثانية عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: ثلاث لا تدرك بثلاث: الغنى بالمنى والشباب بالخضاب والصحة بالأدوية. Alhamdulillah. Para hadirin sekalian, syukur banyak-banyak kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari Jumaat Sayyidul Ayyam, kita masih lagi diberi oleh Allah Taala peluang untuk meneruskan hidup kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari ini kita sambung lagi muzakarah kitab Nasaihul Ibad karangan Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani rahimahullahu taala. Kita di dalam bab Thulathiyu, bab nasihat yang datang dengan tiga rangkap. Hari ininya masuk wal maqalatu tsaniyatu, dan bermula maqalah yang kedua. An Abi Bakrin, diriwayatkan daripada Abu Bakar As-Siddiqi radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ni namanya Abdullah bin Abi Quhafah. Nama dalam IC ni Abdullah bin Abi Quhafah. Digelar dengan As-Siddiq, kata ulamanya ada dua sebab. Pertamanya, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tidak ada jarak merenung setelah mana Nabi SAW sabda, selalu dah, pasti dah dia mentasdik, dia membenar, menerima apa sahaja yang keluar daripada mulut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata gapo tak sempat nak merenung dulu. Merenung ya ke? Tak ada gitu. Bila Nabi bersabda dekat, tasdik selalu dah. Ya selalu. Dah. Kat kita ni bukan setakat menengung, ngatuk tu. Bila sebut sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, muat selalu buat kita. Tu tak ada arah muka kita ni orang iman lemah, okey. Nabi kata lau ya'lamun nasu fi lau ya'lamun nas ma fin nida'i was-saffil awwali. Nabi kata kalau manusia tahu apa kelebihan yang Allah Ta'ala kurniakan pada
azan, jadi muazzin, lau azan. Dan apa yang ada kelebihannya Allah Ta'ala janji pada saf yang pertama. Pasti mereka manusia tu Nabi kata, kalau tak dapat jadi muazzin atau duduk di saf yang pertama melainkan dengan buat pilihan raya, mereka akan buat pilihan raya. Buat PRU dah sini. Pilihan raya umum apanya? Bukan nak latih YB, nak jadi muazzin, nak duduk di saf yang pertama. Tu Nabi kata tu. Tapi walaupun kita tahu, kita tak berebut juga nak jadi Tok Bilal atau nak duduk di saf yang pertama. Sebab apa? Sebab keyakinan kita tu tidak tinggi. Hanya berdasar ilmu yakin. Tidak naik kepada ainul yakin, hakul yakin, kamalul yakin, sempurna keyakinan, diri keyakinan, sebenar-benar keyakinan, tak naik di situ. Dan tidak punya hemah yang tinggi. Tak ada hemah yang tinggi, keinginan yang tinggi itu tak ada. Boh kaya cokek pula orang sebelah. Munglah naik. Munglah duduk saf tamanya hala kau orang. Makruh tu. Al-isar bil qurbi makruhun. Mendahulukan orang lain pada taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah, hukumnya makruh. Nabi kata kalau manusia tahu, yakni kalau manusia mempunyai keyakinan yang sangat tinggi dan hemah yang sangat hebat, semangat yang begitu hebat, keyakinan yang begitu padu, semangat yang sangat hebat, pasti mereka akan buat pilihan raya. Kalau tak dapat nak jadi Tok Bilal, muazzin dan duduk di saf yang pertama. Kenapa? Karena mereka tahu, mereka yakin, ainul yakin, hakul yakin, kamalul yakin, dan hemah dia tu sangat tinggi nak kepada kurniaan Allah yang Allah Ta'ala janjikan bagi orang yang jadi muazzin dan orang yang duduk di saf yang pertama. Tapi taklah kita lah mari awal pun duduk belakang-belakang ni. Duduk nyandadin dia relax pasal kita kurang yakin. Bukan tak yakin, tapi gitulah. Tu. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bila Nabi sabda tu tak ada dah orang panggil ruang untuk dia fikir-fikir dulu. Nabi kata apa nanti Rasulullah nak fikir-fikir ya ke ni? Dah. Apa Rasulullah kata tasdik selalu. Oleh kerana tu digelarkan Abu Bakar As-Siddiq As-Siddiq. Satu sebab. Ada lagi kata ulama digelarkan Abu Bakar ni dengan As-Siddiq kerananya zahir dan batin Abu Bakar As-Siddiq ni sama. Istiwa'uz zahir wal batin, menyamai dalaman Abu Bakar dengan luaran Abu Bakar tu sama. Kita lain kan. Luaran kita nampak macam baik, suban, kopio, sokok, berjanggut, berjubah. Nampak macam orang baik lah, orang soleh. Tok lebah, usetak. Tapi batin kita tu sahibul bait adraka ma fi. Tuan rumah tu tahu apa yang ada dalam rumah dia. Apa yang terkandung dalam jiwa dia daripada nafsu-nafsu yang diikut, syahwat yang diikut, keinginan nafsu yang diikut. Tu nak ayat kata kita ni tak sama zahir dengan batin. Batin kita barangkali tidak baik, walau zahir kita tu baik. Abu Bakar As-Siddiq tidak. Zahir dengan batin sama-sama baik. Gitu dah. Bukan zahir dengan batin sama-sama jahat, ada juga. Zahir pun jahat, batin pun jahat. Kita ni barangkalinya zahirnya baik tapi batin tu kurang baik. Nak kata jahat tu taklah. Kurang baik. Mana banyak kita duk ikut syahwat nafsu, keinginan nafsu. Yang mana syahwat, keinginan nafsu ni akan jadi kalalik. Kalalik ni pengait-pengait yang akan mengait kaki kita bila kita meniti di atas titian sirat.
Bila kita meniti atas titian sirat tu bukan jambatan titian, halus, lebih halus daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Disebut dalam hadisnya begitu, wajib kita beriman, percaya. Siapa ingkar, fasik dia, sebagaimana puak Mu'tazilah ingkar ada sirat. Maka kita meniti atas tu, jemberang, menyeberangi di bawahnya kawah neraka. Kawah neraka bukan seberat menyeberangi itu jalan biasa, tidak. Ada pula kalalik, dia panggil kalalik ni pengait yang mengait kaki orang yang meniti di atas titian sirat tadi tu. Sebanyak mana pengait? Sebanyak nafsu syahwat yang kita ikut, yang kita tidak lawan, tidak mujahadah. Tidak lawan. Karena kita ni disuruh berlawan dengan nafsu kita. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang bermujahadah, bersusah payah, bersungguh-sungguh di jalan kami. Mana bersungguh-sungguh buat apa? Lawan nafsu, lawan syaitan, lawan nafsu. Antara syaitan dengan nafsu, teruk nafsu lagi. Syaitan itu memanglah musuh dah. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan bagi kamu tu musuh yang nyata. Tapi nak banding dengan nafsu, nafsu lagi jahat berbanding syaitan. Itu gitu dah. A'da aduwika nafsuka allati baina jambaika. Sebenar-benar musuh kamu tu ialah nafsu jahat yang ada dalam diri kamu. Siapa kata? Nabi SAW. Maka kerana tu ulama kata tawaqqa nafsak, mu kena berjaga-jaga, beringat-ingat dengan nafsu kamu tu. La ta'man ghawailaha, jangan kamu berasa tenteram, sentosa, aman, damai dengan nafsu kamu. Jangan. Rasa berjuh, rasa diri baik. Baik dah aku ni, juh dah aku. Jangan. Kenapa? Li'anna nafsal insan, kerana nafsu seorang manusia. Seorang jangan kira orang lain. Nafsu saya seorang ni. Senang saya lah. Nafsu saya seorang ni akhbathu wa asyarru min sab'ina syaitana. Lebih keji dan lebih jahat daripada 70 ekor syaitan lagi. Maknanya nafsu saya seorang ni syaitan tabik gitu dia ni. 70 ekor syaitan tabik. Oh, jahat lu binatang ni. Orang gitu. Tu dah. Sebab sejahat-jahat syaitan iblis. Sejahat-jahat syaitan iblis. Dan iblis dalam sejarah abrut tarikh, sejak dia deraka dengan Tuhan, dia tak pernah mengaku diri dia tu Tuhan. Tak pernah ada sejarah syaitan iblis ni mengaku Tuhan, tak ada. Bahkan dia mengaku Tuhan tu pencipta dia. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Tu sejahat-jahat syaitan. Siapa? Iblis. Jahat lagi manusia. Mana? Firaun. Firaun, ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kalian semua yang maha tinggi. Iblis dengan ngilim pala, gila ya ni, berani tu. Berani. Ini manusia. Ni nafsu. Kita wala tak mengaku Tuhan, memang tak ada lah kita mengaku aku Tuhan, tak ada. Tapi ini harta aku, ini pangkat aku, ini rumah aku, ini bini aku, ini kaki aku, ini kepala aku, ini mata aku, ini lidah. Ikut aku. Yalah tu. Sifat ananiyah dia panggil. Rasa keakuan, memilih diri dengan secara mutlak. Itu dia panggil nafsu. Maka kerana itu kata ulama, li'anna nafsal insan, kerana sesungguhnya nafsu seorang sahaja manusia itu akhbathu wa asyarru min sab'ina syaitan, terlebih keji dan terlebih jahat daripada 70 ekor syaitan lagi. Tu sebab tu khatir syaitan, khatir syaitaniyah, dia mari dengan begitu je. Yalah tazyinus syaitan. Dia tidak mari dengan senjuh, paksa, buat. Dia tidak gitu. Tapi khatir nafsaniyah, lintasnya hak bahasa nafsu ni, dia mari dengan senjuh. Buat. Tak tahan dah ni, cepat. Kata Imam Ahmad Ad-Dardiri, seumpama budak-budak
kecil yang meronta-ronta, merengek-rengek, menangis-nangis apabila nak permainan dia daripada mak opak dia kan. Kita kalau ada anak kecil bawa pergi berjalan masuk supermarket ke ni apa nama apa ni, ikan usih nah, ikan usih dah masuk bawa anak kita tengok ada mainan tu kan, sudah abah nak mainan ni kita pun tengok mahal ni tu ni tak payah tak payah no ya gelap aku dah pun sudah lah malu kita beli jugalah sekali gitu. Nafsu gitulah, khatir nafsaniyah lah kali buat juga. Maka kerana tu orang yang kuat ni ialah orang yang boleh mengalahkan nafsu dia. Baik, radhiyallahu anhu, mudah-mudahan meredhalah oleh Allah Ta'ala daripadanya Abu Bakar As-Siddiq. Apa kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Salasun la tudraku bi salasin, ay salasu khisalin la tutlabu bi salasati asya'. 3 perkara tidak boleh dituntuti dengan 3 segala sesuatu. Tengok apa? Pertama, al-ghina bil muna. Kaya tak boleh didapat dengan muna, mana umniyah, angan-angan, mengelamun, angan-angan mak jening. Nak kaya tahu tu memang malah kerja dak tu ni. Duduk goyang kaki, sakok minum kopi, kerah tidur. Jadi datuk Tan Sri dalam tidur dia. Bangun-bangun miskin situ lah juganya. Satu, al-ghina, kekayaan tidak boleh dicapai dengan mengelamun, dengan khayal, dengan angan-angan mak jening. Muna ni baca mana muna? Bi dhammil mimi, dengan didammahkan mim, muna. Jamu maniyatin, jamu bagi maniyatin, mana segala angan-angan mak jening, gitu nak pasal makna gitu, muna jamu dia. Mufradnya maniyatin. Sebab tu jangan baca maniyatul musalli, munyatul musalli, gitu dah. Anda baca maniyatul musalli, kitab musalli Syekh Daud Khatani tu kan, baca munyatul musalli, jangan baca maniyatul musalli, jangan. Yang mak jening orang semaya berat gitu. Munyatul musalli, ini maniyatun artinya angan-angan, angan-angan, khayal, maknanya keinginan yang tidak disertakan dengan usaha. Itu dia panggil angan-angan. Kalau keinginan kita disertakan dengan usaha, maka tu dipanggil rojaun, roja. Ma qaranahu wa amalun. Apa yang kita nak disertakan dengan amal, itu dia panggil roja. Bukan rojak buah, rojak colek itu bukan. Roja. Kita nak syurga, taat ibadat, tinggal maksiat, ayalah taubat daripada maksiat, itu dia panggil rojaun. Dalam Quran tu saya guna perkataan roja. Faman kana yarju liqa'a rabbih, faman kana yarju rojaan, mana-mana orang yang roja. Apa roja? Harap. Apa makna harap? Yakni dia nak sesuatu diserta dengan amal. Nak syurga, rajin ibadat taat pada Allah Ta'ala, takut kepada neraka, tinggal maksiat, taubat daripada maksiat, minta Allah Ta'ala selamatkan diri daripada terjatuh dalam maksiat yang belum dia kerjakan. Itu dia panggil roja. Wa illa, kalau tidak lagu tu nak syurga, tak ambuhkan neraka, tapi tak buat amal taat ibadat, dok tinggal maksiat, tak tobat maksiat. Bahkan maksiat hak tak buat lagi, titik elio tak clear nak buat. Maksiat hak tak buat lagi, sedap juga kalau boleh buat ni. Dia panggil umniyatun. Apa? Angan-angan mak jening saja lah tu. Tu angan-angan mak jening dia panggil. Habis. Apa maknanya? Ini nak tafsir. Ai itu bukan minta air, ai itu dipanggil harfut tafsiriyah. Ai fala yahsulul ghina bil amani.
maka tak dapat, tak hasil kekayaan tu dengan angan-angan, dengan mengelamun, tak dapat. Patu dapat kekayaan dengan apa? Bal bil qismati minallahi ta'ala. Bahkan kekayaan tu didapat dengan pembahagian yang telah dibahagi daripada Allah Ta'ala. Tak sama tu. Kalau orang bisnes dia tak cakap gitu. Kekayaan akan kita raih, akan kita perolehi dengan kita berusaha bersungguh-sungguh. Orang bisnes dia cakap gitulah. Ayo sertai program kami untuk menjadi jutawan. Kita pun masuk, bayar yuran berapa ribu masuk. Nah, dia jutawan, kita duduk miskin situ. Duduk kena tipu ke dia gitu. Nah, tu. Dia kekayaan ni dapat dengan pembahagian Allah. Tu dulu kita letak dalam perut kita, dalam hati kita. Supaya apabila kita berusaha, kita tak dapat. Tak dapat kekayaan, kita tak dapat jutawan. Maka hati kita tu lapang. Tenang. Sebab apa? Sebab kita letak dah pasak dalam hati, redha dengan pembahagian daripada Allah. Puas hati dengan ketentuan Allah Ta'ala. Pasal kalau tak puas hati, Tuhan suruh cari bumi lain, Tuhan lain, pas boleh cari bumi lain. Alih faman lam yarda biqada'i faman lam yasbir bi bala'i falyatlub rabban siwa'i falyakhruj 'anis sama tahta wal ardi. Siapa tak redha dengan ketentuan aku, setiap kita ni Tuhan tentu belaka dah. Orang ni rezeki secemuk ni, orang ni rezeki sebanyak ni, orang ni sikit ni, orang ni tinggi pangkatnya, orang ni sederhana, orang ni rendah. Tuhan buat tak sama. Kenapa? Itu hikmat Tuhan. Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard. Kalau Tuhan buat sama semua rezeki orang, semua jadi duli yang maha mulia dia di Pertuan Agong belaka buat kita ni. Hancur bumi ni. Siapa nak buat masjid? Siapa nak buat rumah? Kata awak buat rumah saya bayar 1 juta. Saya pun better ya. Saya pun yang di Pertuan Agong ya. Air sedap suruh-suruh orang. Lepas tu hancur bumi ni. Tuhan buat orang ni ada tinggi rendah. Apa tu? Ibtilaan, kerana nak uji. Sebagai ujian. Bukan kasih dah. Dalam suratul Fajr ada kan? Ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi ahana fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizquhu fayaqulu rabbi ahana kalla bal la tukrimuna al-yatim wala tahaduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna at-turasa aklan lamma ila akhiril ayat. Tuan kata nasia ni, amal insanu idza mabtalahu rabbuh. Manusia ni apabila Tuhan uji dengan ujian yang berat. Ibtila tu, perkataan ibtila tu ujian yang sangat berat. Mana ujian yang berat? Akramahu, Tuhan permuliakan dia dengan pangkat. Wa na'amahu, Tuhan beri pelbagai nikmat harta yang sangat banyak. Berat pun ujian gitu. Ni. Tu kita naknya pangkat tinggi, harta banyak. Ujian yang berat tu. Fayaqulu rabbi akraman. Maka manusia dia kata, tengok Tuhan saya ke aku ya. Tengok pangkat aku Tan Sri, Datuk Sri lagi, Tan Sri lagi. Datuk Paduka berapa macam-macam jenis benda harus setia tak setia ni. Macam-macam pangkat. Harta ratus-ratus juta, bilion aku semaya setahun 2 kali ya. Idul Fitri, Idul Adha. Mu hari-hari pergi masjid gapo tu hari? Tuhan saya aku lagi. Tengok. Fa amma idza talahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahad. Dan begitu juga manusia ni apabila Tuhan persempitkan, Tuhan uji dengan ujian yang berat. Mana dipersempitkan rezeki dia, nak makan pun susah, nak tempat tinggal pun susah, bayar sewa mahal, nak makan mahal, susah lah. Cukup-cukup duit dia tu. Fayaqulu rabbi ahad. Kata
Tuhan ni benci sungguh kat aku, Tuhan tak sayang kat aku, bahasa dah aku duk ikut syariat Tuhan, payah nego karipak nasi lemuk lep pagi, lepas tu nego dadah pi kuda lu sini dia tu cepat sikit dia kaya kalah dua-dua tu tak betul belaka tu kata tak sebenar tu, hak munduk fikir tu tak sebenar. Baik, kerana kaya ni Tuhan tetap, maka sebab tu bila kita pasak dalam perut kita fala yahsulul ghina bil amani, maka tidak hasil, tidak dapatlah kekayaan tu dengan angan-angan mengelamun. Lepas tu bal bahkan didapatkan kekayaan tu bil qismati minallahi ta'ala, dengan pembahagian rezeki maksum dipanggil. Rezeki ni ada 3. Kata Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin, rezeki ni ada 3. Rezeki mau'ud, rezeki maksum, rezeki mamluk. Rezeki mau'ud, rezeki hak Tuhan janji. Hak ni hak Tuhan janji, syarat di kita lah. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Mana-mana orang yang takwa pada Allah, Allah jadikan baginya tempat kelepasan daripada kesusahan, kepayahan. Dan Allah Ta'ala beri rezeki daripada pintu saluran pihak yang dia tak sengka-sengka. Itu dia panggil rezeki mau'ud, rezeki hak Tuhan janji. Hak ni kita tak disuruh untuk bersedekah, berinfak, berwakaf. Tak usah janjilah dengan orang masjid. Namun kita janji dengan pengurusi masjid, pengurusi doalah projek hamba dapat ni nanti ni. Kalau dapat projek ni, kalau duk main gini, kalau dapat projek ni insya-Allah, aircon kita salih baru. Aduh, kapek kita tukar baru. Aduh. Kalau dapat lari tak jumpa pengurusi. Tak usah janji ni. Hak ni bukan hak Tuhan suruh infak dah. Tu rezeki mau'ud dia panggil. Ada lagi rezeki maksum dia panggil. Rezeki hak Tuhan bahagi untuk kita khusus, tak pakat dengan orang dah. Hak ni hak mana masuk dalam perut kita, nasi lauk apa masuk dalam hak ni tak ada nak bagi dengan orang. Boleh kita bagi dengan orang, hak kita makan dah nak kehat nak ui pula orang, boleh? Tak boleh. Hak ni hak kita. Rezeki maksum dia panggil. Ada lagi rezeki dipanggil rezeki mamluk, rezeki hak kita milik sementara hidup sebelum mati. Hak ni hak boleh, hak duduk dalam poket kita dah ni. Hak seria 2 ya ni, hak tabung masjid lalu, hak seria 2 ya ni lah. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiyakum. Biar seria pun milik kita dah, pak. Tu jangan lalu tabung masjid tunggu nanti kaya. Memang tak kaya jawab dia. Memang tak kaya. Ataupun kaya memang tak sedekah dah. Tu. Jadi kekayaan tu kita pasak dulu dalam perut kita, bahagian yang telah dibahagikan oleh Allah Ta'ala. Lepas tu kita tinggal usaha, jangan usaha, tetap kita usaha. Tu usaha tu balik hamba kita ni usaha, kerana kuderat yang Allah Ta'ala bagi pada kita hamba ni kasab waliktisab, usaha baik, usaha buruk, gitu kan. Yang menjadi, yang memberi itu Allah. Kita usaha semaya, kita usaha puasa, kita usaha baca Quran, kita usaha berzikir, tu usaha. Yang menjadi perbuatan itu wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menjadikan kamu dan apa yang kamu buat. Aku yang menjadi, tu usaha buat. Tu lagu tu. Jadi jangan tinggal usaha. Usaha tetap usaha. Jangan kata dah biar dah Tuhan tentu dah kan. Tak perlu hijau, tak perlu menego, tak perlu semaya lah. Serah-serah ke Tuhan begitu pula-pula. Ngok-ngek itu. Sahabat pernah tanya, ya Rasulullah, dah Tuhan tentu belakang dah, untuk apa pula kita duduk semaya ber, duduk puasa roh? Pakai serah ke apa hak Tuhan tentu? Nabi kata kullu syai'in muyassarun lima khuliqa lahu. Tiap-tiap sesuatu tu dipermudahkan bagi apa barang ia diciptakan oleh Allah Ta'ala. Maka kita tahu tak kita ni Tuhan nak beri kaya ke miskin? Tak tahu. Siapa berani raya? Saya telefon dah ke Tuhan kemarin, memang tak kaya dah. Siapa berani raya? Dia pasti jahil, pasti miskin.
pasti masuk neraka, pasti dalam neraka. Ada? Tak ada siapa dia tahu gapo hak Tuhan nak tentu atas diri dia. Oleh kerana tu dibinakan hati kita dengan sangka baik dengan Allah Ta'ala. Ana inda zanni abdi bi, sesungguhnya aku ni di sisi sangka hamba-Ku. Maka kita kena sangka baik dengan Allah Ta'ala. Ya Allah, mudah-mudahan memberilah mudah rezeki aku. Memberilah aku boleh mengaji biar pandai. Memberilah aku gapo lagi weh? Isteri yang solehah ke, suami yang soleh ke, anak yang soleh dan solehah ke. Gitu. Matilah aku dalam iman dan Islam ya Allah. Masukkanlah aku dalam syurga tanpa hisab au hisaban yasira ya Allah. Kita suka baik dengan Allah tu. Dah. Jangan kata semaya banyak. Kalau neraka juga basuh aku semaya, tak usah semaya. Sedang molek dah. Dia sendiri suka jahat dengan Allah Ta'ala. Dia sendiri suka dengan Allah Ta'ala jahat. Tuhan nak buat jahat ke dia? Mana? Nak buhia neraka. Sedang molek dah. Kena dah dengan perut dia tu. Lepas tu dia tak semaya, lepas tu dia tak puasa, lepas tu dia tak ngaji, lepas tu dia tak taat perintah Tuhan. Neraka juga kata. Kalau semaya ngaji Tuhan nak buhia neraka. Jangan. Itu hak Allah Ta'ala. Memang harus bagi Allah Ta'ala. Betul tak? Wajaizun fi haqqihil ijadu wa tarku wal isqa wal is'adu. Harus pada hak Allah Ta'ala nak mengadakan makhluk, nak menyadarkan makhluk, nak mencelakakan makhluk dan nak memperbahagiakan makhluk, nak jadikan makhluk tu syaqawah, syaqi, orang yang celaka akhirat. Harus bagi Allah Ta'ala. Nak menjadikan seorang tu sa'adah, bahagia, is'ad, Tuhan nak memperbahagiakan. Harus bagi Allah Ta'ala. Kita pula hamba, buat kerja hamba, kita nak duduk mana? Nak duduk celaka ke nak duduk bahagia? Kalau nak duduk bahagia, usaha. Usaha. Tu lagu tu dah. Habis. Tu satu. Al-ghina bil muna. Kekayaan tak dapat dengan mengelama. Wasyababu bil khidabi. Muda ni tak dapat dengan kita khidab. Khidab ni makna warna rambut. Kala rambut kita. Kita ni tua ni naik ubat. Pak kita pergi kala rambut kita. Dah kata ni. Ni nampak muda. Jadi muda ke? Tak juga. Tua juga. Dah kata ni. Tu. Apa maksud? Fala yahsulu syababu bi khidabi sya'ri bil hina'i wa nahwihi. Maka tidak hasil, tidak dapat muda dengan sebab menkhidab, mewarnakan rambut, sama ada dengan inai atau dengan apa-apa warna nak jadi muda. Bukan setakat inai, tukar nama dalam IC muda pun tak jadi muda kalau dah kita tua ni. Nama dia Somak. Tua dah lah. Allah, bahasa tua, bahasa letih nama Somak, pun nama wayang kulit ni. Gitu kan di IC, di surat beranak muda, Muhammad muda, biar rasa segar muda. Tukar nama muda apa tua. Dia tak boleh kita. Muka kita ni bukan semakin gagah, semakin menelai, semakin hebat dah. Kita ni semakin tua, semakin menuju dekat dengan mati, semakin dekat dengan kubur, semakin dekat dengan akan dipertanggungjawabkan apa yang kita berjanji di alam arwah. Itu. Bahkan tua itu sendiri sebagai ayatullah kauniyah, ayat Tuhan, perbuatan Tuhan, untuk kita fikir, muhasabah. Dulu rambut kita hitam belaka, lah ni naik ubah. Tua dah lah aku, amal berapa hak bawa, maksiat banyak lagi tak taubat. Sepatut gitu. Tu ayat Allah Ta'ala. Bukan tengoknya kulit kita keduk gapo tak rasa duk segar, duk besar lagi nafsu. Berat tu. Orang ni buta mata hati ni. Afaman kana fi hadhihi al-a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Mana-mana orang yang buta basirah mata hati dia di dunia, maka bakit akhirat esok buta mata kepala. Kalau mati Sungai Buloh dekat Sungai Buloh kubur kita bakit nak pergi jalan kepada Arafah pada mahsyar Tuhan salim bumi baru. Buta mata kepala, kira-kira lagu mana weh? Boleh nak berjalan. Buta dunia ni tak apa lagi, ada tukar, ada orang tolong bibik anak beranak kau, ada apa orang siap belah kau tengok, Allah pak cik ni buta nak litah jalan, mari kita pakat tolong weh. Tapi buta akhirat tak ada siapa tolong dah. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni.
Hari orang tak cara mopok, tak kena anak, anak tak kena mopok, bini tak kena tok lelaki tak kena bini. Pakat masing-masing nafsi-nafsi. Tak cara kau. Apa lagu mana? Agak-agak. Nah, ngepek ke Tuhan apa Tuhan akan jawab lagu? Lagu yang kita buat di dunia. Lima hasyartani a'ma. Tuhan, pasal apa gak mubakir aku dalam keadaan buta mata kepala? Faqad kuntu basira, pada aku mula di dunia boleh melihat. Boleh tengok molek-molek. Nah, dunia ni kita boleh tengok molek-molek. Basar kita tu Tuhan beri sifat pelihat. Boleh tengok. Tapi oleh kerana basirah kita buta, maka akhirat esok basar kita buta. Lima hasyartani a'ma faqad kuntu basira. Tuhan, kenapa menghipu aku dalam keadaan buta mata kepala, padahal aku dulunya boleh melihat. Ada sifat pelihat. Tuhan kata atadka ayati. Dulu banyak mana ayat-ayat aku. Bukan ayat Quran saja. Ayatul kauniyah, alam semesta ni. Alam semesta ni kata ulama tasawuf, alamun saghir, alam kecil je. Mana hak besar? Ni. Manusia tu sendiri alamun kabir, tanda yang paling besar tentang ketuhanan Allah Taala. Dia sendiri tu manusia, kita sendiri ni tengok tangan kita, tengok kepala kita, tengok muka kita lah cermin gapo, tapi fanasi taha muak lupa tak hira. Aku macam-macam tegurai dah, muak tak hira ayat-ayat aku. Nah, wa kadzalika yauman tunsa, seperti demikian itulah hari ni, hari akhirat ni kami buat tak hira padamu. Hari jalan dengan buta begitu. Nak sini. Wal a'yadzu billah min zalik. Baik. Itu yang kedua. Kemudian yang tiga katanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, wasihhatu bil adwiyati. Kesehatan tu tidak didapat dengan berubat. Maksudnya fala tahsulu sihhatu binafsil adwiyati bal bi syifaillahi taala. Itu. Maka tidak akan hasil kesehatan tu dengan semata-mata berubat. Sebab berubat tu usaha. Penado yang kita telan tu makhluk tu. Nah, kesembuhan yang diberi tu oleh siapa? Allah. Tu akidah kita kena pegang molek tu. Lama makan telan penado, zahir pun sama dengan acang, batin pun sama dengan acang. Apa? Yakni penadol memberi sehat. Kekal di dalam api neraka. Kerana penadol dapat sehat. Tabiat penadol memberi sehat. Hak ni kufur bi ijma'il ulama. Wa man yaqul bi tab'i au bi illah fadzaka kufrun inda ahli millah. Siapa yang iktikad makhluk ni dapat memberi kesan dengan tabiat makhluk, atau kerana makhluk tu kita dapat musabab, sehat, kenyang, ikutlah, maka itu pegangan kufur dengan ijma' ulama. Habis itu. Baik, kemudian kita sambung semula pula. Wal maqalatu salisatu an Umar radhiyallahu taala anhu, husnut tawaddudi ilan nasi nisful aqli wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasuluka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma asy-syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رب فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Para hadirin semua, sedikit tentang progres pembinaan Masjid Raudhatul Nahdiyin. Alhamdulillah sekarang ni sudah naik tiang tingkat 2. Jadi hari tu kita rakyat nak buat bumbung sementara tu, kita mesyuarat balik tak jadi, sebab bumbung sementara ni terlekoh 28,000 juga, tak buai-buai duit je. Jadi sekarang kita naik dah, orang panggil tiang tingkat 2. InsyaAllah kita nak terus siapkan dengan slab untuk bumbung dengan kubah sekali insyaAllah. Jadi hamba terima kasih hak mana-mana berwakaf. Mudah-mudahan
menjadi saham wakaf pembinaan masjid pondok, insya-Allah. Selama-lamanya kita dapat maybank akhirat kita, akhirat esok. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.